Dan salam sejahtera, terima kasih memilih Buletin TV3. Saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama tengah hari ini, pembatalan ordinan darurat terus dibangkitkan. Sistem e-tanah yang dilaksanakan secara kerjasama awam swasta PPP akan diperluas ke beberapa negeri selepas terbukti berjaya meningkatkan kualiti dan kecekapan pentadbiran tanah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia akan diperluas ke wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan, Selangor, Terengganu, Pahang, Johor, Kedah, Perlis dan Kelantan. Dengan sistem berkenaan dijangka selesai dibangunkan dan boleh digunakan pakai sepenuhnya selewat-lewatnya pada akhir 2024. Tambah beliau, peluasan sistem e-tanah itu diharap akan memberi impak positif dalam meningkatkan produktiviti Malaysia di mata dunia dan seterusnya akan menarik minat pelabur luar untuk menambah pelaburan di dalam negara. Sepanjang pelaksanaannya, sistem ini telah berjaya meningkatkan kualiti dan kecekapan pentadbiran tanah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Semasa peringkat awal pandemik COVID-19 melanda negara pada tahun 2020, kita menyaksikan sistem e-tanah pelbagai urusan berkaitan tanah seperti carian persendirian, pembayaran cukai, permohonan pindah milik dan permohonan gadaian tanah dapat diteruskan secara atas talian dengan cekap dan selamat. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian ketika merasmikan sambutan Hari Tanah Negara 2021 bertemakan mendepani cabaran pasca COVID-19 dalam pentadbiran tanah secara maya pagi tadi. Beliau yang turut melancarkan peluasan sistem e-tanah secara PPP bersempena sambutan berkenaan berkata, semenjak inisiatif pemodenan perkhidmatan pentadbiran tanah dijalankan seawal tahun 1980, pentadbiran tanah terus diperkemas dan dipemodenkan seiring perkembangan teknologi terkini dan Kerajaan Persekutuan pada 2014 telah bersetuju untuk melaksanakan sistem e-tanah secara PPP. Dalam ucapannya, beliau turut berkongsi pengiktirafan antarabangsa dengan Bank Dunia menerusi laporan Ease of Doing Business meletakkan Malaysia di kedudukan ke-12 tahun lalu berbanding ke-15 tahun sebelumnya. Bank Dunia juga ujar beliau turut mengiktiraf usaha negara dalam meningkatkan prestasi sektor awam dengan mengeluarkan satu laporan berkenaan kemajuan Malaysia mentransformasi pentadbiran tanah. Lebih membanggakan, kata Tan Sri Muhyiddin, sistem e-tanah ini turut meraih Gold Award Public Sector di ASEAN ICT Award 2018. Isu kesihatan awam dan tindakan menangani pandemik COVID-19 antara tumpuan utama hari kedua mesyuarat khas Penggal ketiga Parlimen ke-14. Ia diperjelas lanjut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dan disusuli soalan dan cadangan daripada ahli Parlimen. Antara topik disentuh langkah mitigasi bagi menangani peningkatan kes, penambahan kapasiti di fasiliti kesihatan awam seluruh negara serta kebajikan petugas kesihatan. Namun sebelum itu, perkara berkaitan pembatalan ordinan darurat terus dibangkitkan dalam sidang. Dan untuk butirannya, kita bersiaran langsung terus ke Parlimen bersama Salina Zakaria. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan tugas di Sri Pentas. Hari ini sesi Dewan Rakyat dihangatkan sekali lagi pada mesyuarat khas Parlimen dan pastinya sidang Parlimen yang kembali tegang pada pagi ini selepas beberapa ahli Parlimen pembangkang membangkitkan peraturan mesyuarat untuk mempersoalkan perkara berkaitan pembatalan ordinan darurat. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan juga Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memaklumkan kepada Dewan Rakyat akan memberikan penjelasan mengenai semua perkara berkaitan ordinan darurat termasuk pembatalannya di Dewan Rakyat pada hari Isnin depan. Persoalan mengenai ordinan darurat sebelumnya dibangkitkan ahli Parlimen Puchong Gobind Singh Dio. Ia selepas barisan blok pembangkang tidak berpuas hati semalam dan mahukan penjelasan serta penerangan segera daripada kerajaan. Melibatkan kepentingan umum. Kerana kita nak tahu adakah atau tidak apa yang berlaku pada 21 hari bulan Julai
diperkenankan oleh Yang di-Tuan Agong? Adakah ianya mengikut prosedur yang tertera di dalam Perlembagaan Persekutuan? Ini satu perkara yang cukup penting dan saya minta supaya ia ini dijawab. Bahawa semalam Yang Berhormat Speaker sendiri telah membuat satu petua. Malahan dia menyebutkan, kalau boleh cek dengan handset, mengarahkan Menteri Undang-Undang memberi penjelasan pada hari Isnin. Sedangkan, nanti dulu, Lembah Pantai tak sabar. Sedangkan orang kena compound setiap hari. Persoalan itu siapa nak bayar? Kota Baru nak bayar ke untuk dia orang? Kalau di mahkamah dah kena konten. Yang Berhormat. Ya, Yang Berhormat saya minta izin, saya nak jawab. minta. Jadi dengan itu, I humbly pray. Saya meminta dengan rendah diri supaya to be fair to kerajaan, saya diberi peluang untuk memberi penjelasan semua mengenai pelaksanaan darurat pada hari Isnin ini. Itu saya minta. Bagilah saya peluang buat kerja. Kalau tak, Yang Berhormat gantilah saya jadi timbalan speaker. Yang Berhormat, dengar. Saya tak nak jadi timbalan speaker. Saya tak nak. Saya tahu kita orang Johor ya. Yang Berhormat, kejap. Pucung please. Yang Berhormat, speaker dah buat ruling Isnin. Kalau Yang Berhormat masih tak puas hati disebabkan oleh jangka masa compound dan sebagainya, Yang Berhormat pergi menghadap speaker, bincang dengan speaker. Dan saya rasa Yang Berhormat Menteri akan ikut arahan speaker, betul? Betul. That is the rule of the game. Saya minta maaf. Saya ada aturan mesyuarat today, saya kena proceedkan dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Perdana Menteri dan Menteri tak boleh jawab dalam proses ataupun dalam kerja-kerja sedang dijalankan untuk dipersembahkan. Ini akan memudahkan perbincangan kita. Ini urusan parlimen, pengurusi. Jadi jangan buat helah umpamanya tunggu hari Isnin. Kita bincang ini yang terkait dengan ordinance. Semalam Datuk Seri Taqiyuddin memaklumkan kerajaan memutuskan tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk melanjutkan proklamasi darurat yang dijadual tamat pada 1 Ogos ini. Selain kerajaan juga memutuskan untuk membatalkan semua ordinan yang sudah dibuat sepanjang tempoh pelaksanaan proklamasi darurat berkuat kuasa 21 Julai lalu berdasarkan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan. Sebenarnya pembentangan tadi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba sempat untuk membentangkan laporan berkaitan kesihatan awam, namun beliau diganggu oleh beberapa ahli parlimen pembangkang hingga kan ada yang meminta beliau untuk membentangkan PDF bagi penerangan yang dilakukannya. Namun itu sahaja yang dapat dilaporkan bagi sesi Dewan Rakyat pada pagi ini dan sesi akan bersambung jam 2.30 petang seperti kelazimannya. Dan sekian daripada Dewan Rakyat, saya Salina Zakaria kembali ke Seri Pentas. Terima kasih Salina dengan laporan langsung dari Parlimen itu tadi. Kita ke laporan berikutnya. Lembaga Ruminan Negara akan ditubuhkan bagi meningkatkan kemampanan dan pertumbuhan industri ternakan serta tahap sekuriti makanan negara untuk hasil ruminan secara keseluruhannya. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiande berkata penubuhan lembaga itu dipersetujui dalam mesyuarat Kabinet mengenai Dasar Sekuriti Makanan Negara FSCC. Lembaga Ruminan Negara yang telah dipersetujui dalam jawatan kuasa Kabinet mengenai Dasar Sekuriti Makanan Negara akan ditubuhkan dan dijangka akan beroperasi secara berfasa bermula tahun 2022. Ini juga selari dengan hala 7 MAFI dalam Dasar Agro Makanan Negara 2.0 bagi industri ruminan. Datuk Seri Ronald berkata demikian ketika merasmikan Simposium Ruminan 2021, anjuran Jabatan Perkhidmatan Veterina secara maya pagi tadi. Jelasnya ia dijangka beroperasi secara berfasa bermula tahun depan. Penubuhan itu juga selari dengan hala 7 kementerian dalam Dasar Agro Makanan Negara 2.0 bagi industri ruminan. Mengulas lanjut, industri ternakan ruminan di Malaysia menyediakan sumber pendapatan menguntungkan kepada semua pihak terlibat di sepanjang rantaian nilai dengan sumbangan keluaran dalam negara kasar bernilai RM15 bilion pada 2019. Bagaimanapun katanya pembangunan industri ruminan negara masih berada pada tahap skala kecil atau sederhana. Tahap sara diri SSL daging hanya 22%, manakala SSL susu segar juga rendah iaitu 62%.
BTS Tidur Nyenyak, perkhidmatan penjagaan tilam 7 langkah Kowe menjamin kebersihan tilam yang sempurna. Kami memastikan tidur yang lebih nyenyak. Helikopter yang mendarat di Padang Ipoh Jumaat lepas hanya memperoleh kebenaran rentas negeri bagi tujuan penyelenggaraan pesawat itu dan bukannya membawa tempahan nasi ganja. Ketua Polis Perak Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata pihaknya telah merakam kenyataan Ketua Balai Polis yang memberi kebenaran dan semua individu yang terlibat termasuk pengadu, pemilik premis makanan dan pemilik syarikat helikopter berkenaan. Tambah beliau, pihak polis masih meneruskan siasatan dan hasil siasatan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk arahan selanjutnya dalam masa terdekat. Beliau berkata, kes disiasat di bawah Peraturan 16, Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Sehubungan itu, orang ramai diminta tidak membuat spekulasi kerana boleh mengganggu proses siasatan. Semalam, Polis Perak dilapor mengambil keterangan beberapa individu, termasuk seorang lelaki bergelar Datuk berusia 52 tahun, bagi membantu siasatan insiden berkenaan di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya, Selangor. Isu berkenaan tular dalam media sosial apabila sebuah helikopter mendarat di Padang Ipoh dipercayai untuk mengambil pesanan 36 bungkus nasi ganja yang ditempah pelanggan dari ibu negara di sebuah kedai menjual nasi kandar terkemuka di bandaraya ini. Bekas Ketua Penolong Pegawai Daerah Segamat Johor didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan menerima rasuah RM10,000 Oktober tahun lalu. Tertuduh Nazri Izzuddin Madun, 37 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Dia didakwa menerima sogokan wang tunai daripada seorang individu. Ia sebagai dorongan bagi tertuduh untuk melantik syarikat tertentu melaksanakan kerja projek bantuan rumah negeri Johor dan projek kerja kecil dalam daerah Segamat bagi tahun 2020. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24(1) Akta sama. Hakim membenarkan ikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin. Manakala pasport antarabangsa diserah kepada mahkamah, selain perlu melapor diri di Pejabat SPRM Johor setiap bulan. Sebutan semula kes 16 Ogos bagi penyerahan dokumen. Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua Gua Musang Kelantan memantau perkampungan orang asli di daerah itu susulan kes pertama kematian seorang warga emas akibat jangkitan COVID-19 selain 62 individu yang lain menjalani kuarantin. Kampung terbabit termasuk Pos Hendrop, Kampung Sendrop dan Pos Tuel kini dikawal daripada dikunjungi orang luar. Pihak Jakua memantau 500 penduduk orang asli yang menetap di lodging selain bekerja di Cameron Highlands sebagai pekebun sayur dan pekerjaan lain. Aktiviti itu selain kehadiran pekerja ladang sayur di kawasan berkenaan yang dikhawatiri mengakibatkan penularan COVID-19 ke kawasan penempatan orang asli. Kebanyakan kampung-kampung yang terlibat, kampung orang asli lah di Gua Musang ni pun memang mematuhilah arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah dalam konteks mengawal kemasukan orang luar ke kampung dan juga mengawal aktiviti ekonomi di kampung bagi menyekat penularan ataupun kemasukan unsur-unsur luar. Ahad lalu seorang lelaki suku Temiar berusia 70 tahun dilaporkan sebagai mangsa orang asli pertama meninggal dunia akibat COVID-19 di Gua Musang. Setakat ini, 6 kes positif COVID-19 dilapor membabitkan kejadian itu. Kadar faedah rendah, penyambungan projek mega dan kempen pemilikan rumah HOC akan memberi impak positif kepada sektor hartanah dalam beberapa bulan ini. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin, kadar dasar semalaman OPR yang turun membantu pembeli memperoleh kadar faedah yang rendah khususnya bagi mereka yang sukar untuk mengeluarkan ansuran bulanan tinggi. Manakala RM15 bilion pula diperuntuk di bawah bajet 2021 bagi kelangsungan projek mega. These mega projects will complement upcoming residential and commercial developments within the vicinity and spur further development of rural areas, resulting in a huge economic lift. Mega projects such as Mass Rapid Transit Line 3 in Klang Valley, Pan-Borneo Highway across Sabah and Sarawak, to name a couple.
represent substantial multiplier effects on the property market, with positive price movement in established locations within the proximity. The creation of fresh property opportunities will open up new investment hotspots. Beliau berkata demikian pada ucap tama Persidangan Hartanah dan Rumah Malaysia 2021 pagi tadi. Insentif HOC, kata beliau, akan memainkan peranan penting dalam menyuntik semula minat pembeli bagi baki tahun ini. Ini kerana pengecualian duty stamp ke atas instrumen pemindahan milik dan had pembiayaan lebih 70% akan memanfaat pembeli rumah pertama untuk memiliki kediaman. SME Corporation Malaysia dengan kerjasama Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF menawarkan bantuan kewangan sehingga RM250,000 kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas akibat COVID-19. Skim SME Revitalisation Financing ini turut menawarkan pembiayaan sehingga 90% daripada jumlah keseluruhan kos dengan kadar faedah serendah 3%. Skim ini dirangka untuk memudah cara PKS yang berdaya maju namun berdepan kekangan kewangan. Ini selain sektor terpinggir. Beralih ke laporan luar negara. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mempertahan keputusannya untuk meneruskan usaha memerangi dadah di negara itu meskipun dengan cara membunuh. Menerusi ucapan disiarkan secara maya, Duterte bertegas akan membunuh pengedar dadah di Filipina untuk membantras kegiatan dadah di negara itu. And the ICC can record it. Those who destroy my country, I will kill you. And those who destroy the young people of our country, I will kill you. Walaupun Filipina turut berdepan tekanan dalam usaha menangani pandemik, Duterte diharap memberi perhatian penuh kepada usaha memulihkan ekonomi berbanding isu dadah yang sering menjadi tumpuan utama pentadbirannya. Bagaimanapun bidas Duterte, ramai pengedar dadah terlepas tanpa sebarang ikat jamin dan alasan munasabah angkara pihak tidak bertanggungjawab. Amerika Syarikat bakal memasuki hubungan fasa baru dengan Iraq sebaik operasi ketenteraannya ditamatkan di negara itu menjelang akhir tahun ini. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berkata kesepakatan itu dicapai ketika pertemuannya dengan Perdana Menteri Iraq Mustafa Al-Kadhimi. Katanya tentera Amerika di Iraq akan terus membantu pasukan negara itu mendepani ancaman pengganas dari semasa ke semasa. Selama 18 tahun selepas Amerika Syarikat menyerang Iraq untuk menyingkirkan Saddam Hussein dan 7 tahun memerangi militan yang mengancam negara itu, Washington kini mengalih tumpuan kepada jenis bantuan lain. Antaranya termasuk mengukuhkan bekalan tenaga elektrik, pemberian 500,000 dos vaksin COVID-19, menghadapi kesan perubahan iklim dan menyokong pembangunan sektor swasta. Biden juga menekankan sokongan Amerika untuk pilihan raya pada Oktober ini di Iraq dan memastikan proses itu dijalankan dengan adil. Fenomena hujan batu membadai utara Itali sekaligus menyebabkan kenderaan langsung tidak boleh bergerak di lebuh raya Milan menuju ke Naples. Bencana alam itu mengakibatkan ratusan kereta mengalami kerosakan. Ada cermin kereta pecah akibat terkena hujan batu yang pastinya pelbagai aktiviti yang dirindui di kala PKP ini tidak terkecuali menonton wayang. Menutup Buletin 1.30, saksikan pawagam tertua di dunia yang masih beroperasi di La Ciotat, Perancis. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.